Assalamualaikum dan salam Maulidur Rasul. Buletin UKAS edisi tengah hari 19 Oktober 2021 bersama saya Fidas Matrang. Tumpuan berita. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC) menyalurkan bantuan keuangan dan insentif sebanyak 61 juta ringgit kepada penggiat industri pelancongan di seluruh negara termasuk di Sarawak yang terjejas akibat wabak COVID-19. Menterinya Datuk Seri Nancy Sukri berkata bantuan serta insentif tersebut adalah di bawah program strategik Memperkasa Rakyat dan Ekonomi Pemerkasa 2021, Pemerkasa Plus 2021, Pakej Perlindungan Rakyat dan Pemulihan Ekonomi Pemulih 2021 dan Geran Khas Prihatin 2021. Menurut beliau, ia merupakan komitmen berterusan pihak kerajaan bagi memulihkan rantaian ekonomi pelancongan sekaligus membantu pemain industri berdepan dengan pandemik COVID-19. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis penyampaian bantuan keuangan kepada penggiat industri pelancongan di Hilton Kuching pada malam Isnin. Inisiatif MOTAC itu adalah bertujuan meringankan beban yang ditanggung oleh penggiat industri yang terkesan akibat COVID-19 untuk kembali memulakan operasi perniagaan mereka. Ahli Parlimen Batang Sadong itu menambah seramai 10 orang pemandu pelancong, 10 agensi pelancongan, 4 individu yang berkaitan dengan program Malaysia Rumah Keduaku MM2H dan 4 pengusaha inap desa yang berdaftar dengan MOTAC menerima bantuan keuangan berjumlah antara RM500 hingga RM3,000. Datuk Seri Nancy memaklumkan bantuan itu telah disalurkan kepada penggiat industri pelancongan secara berperingkat di negara ini sejak bermulanya wabak COVID-19. Beliau menambah MOTAC juga yakin dengan pengumuman pembukaan rentas negeri pada 11 Oktober lepas dapat membantu memulihkan kembali sektor pelancongan, seni dan budaya sekaligus membina kembali kekuatan ekonomi negara. Berita seterusnya mengenai proses vaksinasi dos kedua berdasarkan janji temu kad vaksinasi bagi remaja berumur 12 hingga 15 tahun di semua pusat pemberian vaksin PPV awam di bahagian Miri bermula 16 Oktober lepas. Menurut Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Seri Lee Kim Shin dalam satu kenyataan media, beliau berpuas hati dengan perjalanan program vaksinasi yang diadakan di PPV Dewan Eastwood. Jelasnya tiada sebarang insiden kesesakan berlaku walaupun melibatkan 1,848 orang pelajar dari 4 sekolah menengah di Miri iaitu SMK Luak, SMK Lopeng Tengah, SMK Baru dan SMK St. Joseph. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang secara sukarela membantu proses vaksinasi di pusat pemberian vaksin berkenaan. Laporan berikutnya, sambutan Majlis Kesyukuran Maulidur Rasul peringkat negeri Sarawak tahun 2021 diraikan secara sederhana namun penuh pengertian di Masjid Jamek Negeri Sarawak pada malam Isnin. Majlis itu turut dihadiri Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri, Hal Ehwal Islam dan Dewan Bandaraya Kuching Utara, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi bersama tetamu kehormat serta sekitar 200 hadirin. Pengisian majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah, diikuti dengan bacaan surah Yasin oleh Imam Besar Negeri Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi dan disusuli tazkirah Maulidur Rasul oleh Mufti Negeri Sarawak Datuk Kipli Yasin. Majlis diteruskan dengan solat isyak berjemaah dan diakhiri dengan doa kesyukuran dan selawat jama'i kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, Speaker DUN Sarawak Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar menyampaikan sumbangan sebanyak RM140,000 kepada masjid dan surau bagi kawasan DUN Serembu, Kedup dan Bukit Semuja di bangunan DUN Sarawak pada Isnin. Beliau memaklumkan sumbangan berkenaan adalah bagi membangunkan masjid dan surau sekaligus meringankan beban serta membantu dalam menjalankan aktiviti semasa pandemik. Jelasnya, penerima sumbangan adalah 2 masjid dan 4 surau dari DUN Serembu menerima sumbangan sebanyak RM40,000, 2 masjid dari DUN Kedup sebanyak RM20,000 dan 5 masjid dan 6 surau dari DUN Bukit Semuja sebanyak RM80,000. Dalam pada itu, Adun Serembu Miro Simuh turut merakamkan penghargaan kepada Datuk Amar Muhammad Asfiah dan Kerajaan Negeri atas keprihatinan terhadap masjid dan surau di negeri ini. Selanjutnya pula, dalam usaha melahirkan atlet tempin bowling bertaraf dunia, Persatuan Tempin Bowling Sarawak
Abbas mengambil inisiatif dengan menandatangani memorandum persetujuan untuk melaksanakan program Hub Sukan Tenpin Bowling dan projek Sukan Olimpik 2028 Los Angeles. MOU berkenaan ditandatangani bersama Perbadanan Sukan Sarawak SSC dan syarikat mewakili Megalands Johan Perwira Sdn Bhd dalam majlis diadakan di Pusat Akuatik Pandalela Rinong pada Isnin. Menurut Menteri Muda Belia dan Sukan Sarawak Datuk Snodan Lawan, langkah diambil Abbas itu amat bertepatan dalam usaha menjadikan Sarawak sebagai kuasa sukan. Ini adalah satu persiapan ataupun persediaan ataupun satu projek untuk mencari bakat ataupun untuk memastikan preparation untuk Sukan Olimpik 2028 yang akan diadakan di Los Angeles. Jadi saya rasa ini adalah satu capaian yang amat baik sekali. This is another milestone. Kita sering katakan we are going towards become a sport powerhouse for Sarawak. Jadi maka ini adalah satu langkah yang diambil di mana perjanjian ini tertera dan kita mengambil kira persiapan kepada tahun 2028. Menjelas kepada media selepas menyaksikan majlis MOA berkenaan, Datuk Snodan menyatakan rasa bangga dengan sumbangan Abbas dalam melahirkan ramai atlet yang telah mengharumkan nama Sarawak di pelbagai kejohanan, khususnya Sukan Malaysia atau SUKMA. Justru kementeriannya akan terus menyokong usaha dilaksanakan Abbas dalam misi melahirkan atlet yang mampu bertanding di Sukan Olimpik. Dan dari segi Sukan SUKMA pun mereka juga telah memberi pingat yang banyak juga selama beberapa SUKMA yang telah lalu. So we are very confident. I can say that Abbas they can stand alone. Maksudnya kita we support them. Kementerian menyokong mereka, tetapi selama ini we can see them sudah cukup dewasa, cukup matang, and therefore mereka ni mampu berdiri di atas kaki sendiri. They can stand alone as far as they going into target mereka kepada Olimpik 2028. Majlis menandatangani MOU berkenaan disempurnakan oleh Timbalan Presiden Abbas, Saiful Bahri Syukri, Ketua Pegawai Eksekutif SSC Dr. Ong Kong Swee dan Pengarah Megalands Jackie Ting. Di Kota Semarahan pula, masyarakat di bahagian berkenaan perlu meneruskan pembudayaan norma baru dalam kehidupan sebelum negara memasuki fasa endemik. Berucap semasa merasmikan program Sepakat Komuniti Peringkat Daerah Semarahan pada Isnin, Ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang berkata, masyarakat dinasihatkan supaya tidak leka, malah harus terus berhati-hati dan sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Menurut beliau, tindakan itu penting bagi mengelakkan daripada berlaku kenaikan semula kes jangkitan COVID-19. Dalam program tersebut, Rubiah Wang turut menyampaikan geran berjumlah RM191,000 kepada 53 Jawatan Kuasa Kemajuan Keselamatan Kampung JKKK bagi daerah Semarahan. Program anjuran Jabatan Penerangan Daerah Semarahan tersebut bertujuan memasarkan maklumat, isu semasa, dasar dan inisiatif kerajaan selari dengan saranan kerajaan untuk memperkasakan komuniti serta menjadi penghubung komunikasi antara kerajaan dan masyarakat. Sementara itu, Pegawai Penerangan Daerah Semarahan Abdul Latif Syamsuddin memberitahu seramai 50 orang peserta menghadiri program berkenaan yang melibatkan ketua kaum, ketua masyarakat dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Muara Tuang dan Setakat. Beralih ke laporan seterusnya, bagi menghadapi kemungkinan berlakunya bencana banjir semasa monsun Timur Laut pada tahun ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM bersiap siaga dalam memastikan keselamatan masyarakat sentiasa terjamin dengan bantuan aset logistik banjir daripada kerajaan. Ketua Pengarah JPBM Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid berkata terdapat 6 negeri yang dijangka menghadapi bencana itu berdasarkan maklumat yang diterima dari pihak Jabatan Meteorologi Malaysia MET. Jelasnya, 6 negeri tersebut ialah Sarawak, Sabah, Johor, Kelantan Terengganu dan Pahang. Jadi kita ada juga fokus 6 negeri yang kita lihat bahawa dari analisa maklumat dan info yang telah disediakan oleh pihak Met Malaysia, JPS dan juga Geoscience, kita dapati bahawa 6 negeri ini kita akan fokus lebih
memberi keutamaan, iaitu Sarawak, Sabah, Johor, Kelantan, Terengganu dan Pahang. Macam di Sarawak ni kita dah tetapkan 3 zon, iaitu zon Kuching, zon Sibu dan juga zon Miri. Pangkalan hadapan kita akan menyediakan peralatan dan logistik untuk merit dan juga untuk pengangkutan bagi mengendalikan mangsa banjir dan juga bagi melaksanakan tugas mencari dan menyelamat. Ya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan kesiapsiagaan bencana sempena bulan kesiapsiagaan bencana di Balai Bomba dan Penyelamat Tabuan Jaya pada Isnin. Terdahulu beliau membuat lawatan serta menguji peralatan dan juga aset logistik seperti lori, bot penyelamat, anjing-anjing pengesan, kenderaan utiliti pacuan 4 roda serta helikopter. Sementara itu katanya kerjasama dengan ketua-ketua kaum dan ketua masyarakat juga penting kerana mereka mempunyai data penduduk di kawasan mereka seperti jumlah penduduk yang sakit, warga emas yang memerlukan bantuan khas, penduduk orang kelainan upaya OKU serta golongan masyarakat khas yang memerlukan bantuan. Mengakhiri buletin tengah hari dengan Sarawak mencatatkan 694 kes positif baru COVID-19 pada Isnin melibatkan 35 daerah menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 232,224 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS menerusi kenyataan media memaklumkan 656 atau 94.52% kes baru dalam kategori 1 dan 2, manakala 38 atau 5.48% dalam kategori 3, 4 dan 5. JPBNS turut melaporkan 13 kes kematian dari 13 hingga 16 Oktober 2021. Sementara itu, sebanyak 8 kluster diisytiharkan tamat iaitu seperti berikut. Sekian edisi tengah hari bersama saya Fidaus dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin, kami warga UKAS mengucapkan salam Maulidur Rasul kepada semua umat Islam dan teruskan patuhi SOP, amalkan 3W, wash, wear, warn dan elakkan 3S, sesak, sempit, sembang dekat. Salam UKAS. Ya Habib, salam alaika.